Salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Heritos. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya, Vincent, akan membentangkan peranan dan pemikiran tokoh bahasa Melayu. Seperti yang kita tahu, bahasa Melayu merupakan nadi kepada identiti Malaysia dan berperanan sebagai medium utama untuk menyatu padukan rakyat berbagai kaum di negara ini. Bahasa Melayu bukan saja hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga sebagai lambang warisan budaya bangsa yang perlu dipertahankan dan dimartabatkan. Sejarah bahasa Melayu membuktikan banyak tokoh bahasa yang berjaya mengukuhkan kedudukan bahasa Melayu melalui pelbagai pendekatan seperti dalam bidang penulisan, linguistik, tata bahasa, pendidikan, atau dasar kerajaan. Berikut merupakan tokoh-tokoh utama dalam pembentangan kami pada hari ini. Tokoh pertama ialah Za'aba ataupun lebih dikenali sebagai Zainal Abidin Ahmad. Seterusnya, Profesor Emeritus Dr. Asma Haji Omar. Ketiga, Profesor Dr. Niksafiyah Karim. Keempat, Abdullah Munshi. Baiklah, Za'aba ataupun nama sebenarnya ialah Zainal Abidin Ahmad. Zainal Abidin Ahmad dilahirkan pada tahun 1865 di Batu Kikir, Negeri Sembilan. Beliau merupakan bapa tata bahasa Melayu moden, pembentuk asas tata bahasa dan sistem ejaan Melayu. Beliau merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu. Seterusnya, beliau merupakan pengkritik sosial yang memperjuangkan pemartabatan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa kebangsaan. Za'aba juga merupakan antara individu Melayu yang berpendidikan tinggi yang membuka jalan kepada kemunculan perspektif baharu dalam bidang pendidikan, penulisan, dan linguistik Melayu pada ketika itu. Antara karya Za'aba ialah Pelita Bahasa Melayu. Karya ini diterbitkan secara sepanjang dekad, yaitu 1940-an sehingga 1950-an. Dalam karya Za'aba ini, beliau memperkenalkan satu sistem yang berteraskan hafalan. Beliau memperkenalkan satu sistem yang tersusun, jelas, logik, dan mudah difahami. Hal ini kerana beliau menolak tata bahasa lama yang berasaskan hafalan sahaja. Melalui Pelita Bahasa Melayu, beliau menyediakan pedoman lengkap mengenai struktur ayat, ejaan, nahu, penggunaan kata yang membentuk suatu, corak bahasa yang konsisten dan sistematik. Perubahan ini jelas memberi impak besar terhadap revolusi penggunaan tata bahasa Melayu. Sumbangan Za'aba tidak terhad kepada bidang penulisan dalam pendidikan sahaja. Beliau juga meneruskan legasinya dalam pembinaan buku-buku rujukan dan pembakuan tata bahasa.
Beliau merupakan sistem tata bahasa yang diasaskan Za'aba menjadi asas kukuh bagi pembaharuan bahasa Melayu modern. Jasa beliau dan kepimpinan Za'aba membentuk identiti bahasa Melayu sebagai lambang ilmu peradaban dan kemajuan bangsa. Seterusnya, pemikiran Za'aba. Za'aba mengatur bahasa yang teratur, sistematik, yang mampu melahirkan bangsa berfikiran logik, teratur, dan berkemampuan tinggi dalam ilmu pengetahuan dan kemajuan. Seterusnya, bahasa Melayu perlu dimartabatkan sebagai bahasa ilmu supaya bangsa Melayu dapat bersaing secara global dan tidak terus bergantung kepada bahasa asing, khasnya bahasa penjajah ataupun lebih dikenali bahasa Inggris. Menurut beliau, tata bahasa yang kukuh, jelas dan mudah dipahami merupakan asas penting dalam pembinaan bahasa Melayu modern yang berkesan, relevan, dan digunakan secara meluas dalam pendidikan dan pentadbiran. Baiklah, seterusnya Profesor Emeritus Dr. Asmah Haji Omar. Beliau berperan sebagai tokoh sarjana linguistik terkenal dan disegani. Beliau sangat berpengaruh dan dihormati di peringkat nasional serta antara bangsa. Sedikit tambahan, beliau dilahirkan di Perlis pada tahun 1940. Beliau telah menerbitkan puluhan buku dan ratusan makalah mengenai linguistik, penulisan, sosiolinguistik, perancangan bahasa, dan perkembangan istilah dalam berbagai bidang ilmu modern. Beliau juga aktif dalam pembangunan istilah dan teknologi dalam bahasa Melayu. Beliau membangunkan perancangan bahasa secara strategik dan berterusan di semua peringkat masyarakat. Beliau juga menugaskan pegawai kerajaan sebagai contoh penggunaan bahasa yang tepat dan profesional. Beliau menekankan penggunaan bahasa Melayu dalam dasar kerajaan supaya bahasa Melayu dapat dimartabatkan dalam negara kita. Salah satu sumbangan Profesor Emeritus Dr. Asmah Haji Omar ialah beliau memperkenalkan serta memperluaskan istilah sains dan teknologi yang saya katakan tadi. Beliau mewujudkan jawatan kuasa ataupun istilah bersama Dewan Bahasa Pustaka. Pewujudan jawatan kuasa ini membolehkan bahasa Melayu berkembang dan meneroka ruang-ruang baru supaya wadah ilmu dalam pelbagai disiplin akademik. Beliau juga menegaskan pentingnya perancangan strategik. Seterusnya, saya bicarakan masalah bahasa. Maafkan saya, pemikiran. Baiklah, pemikiran. Bahasa menurut Dr. Emeritus, bahasa ialah sistem hidup yang perlu berkembang mengikut perubahan zaman. Hal ini demikian kerana bahasa-bahasa asing yang ataupun bahasa-bahasa yang dipinjam daripada bahasa asing diubah menjadi bahasa Melayu, dan kita masih menggunakannya sehingga
Gini. Seterusnya, perancangan dan pelaksanaan bahasa mesti berterusan di semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, bahasa Melayu haruslah selaras dengan kemodenan tanpa kehilangan identiti. Dan tokoh ini adalah Profesor Emeritus Dato' Dr. Nik Safiah Karim. Dan peranan beliau, maafkan saya, beliau dilahirkan pada 17 Disember 1939 di Kota Baru, Kelantan. Dan beliau merupakan tokoh linguistik Melayu terkenal dalam bidang tata bahasa dan sosiolinguistik. Antara sumbangan besar beliau ialah penghasilan buku Tata Bahasa Dewan yang kini menjadi rujukan utama bahasa Melayu. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Ketua Jabatan dan Dekan Fakulti Bahasa di Universiti Malaya. Serta juga timbalan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka di BB. Bukan itu sahaja, beliau juga pernah berkhidmat sebagai pengasas serta Presiden Persatuan Linguistik Malaysia selama 18 tahun. Beliau berusaha untuk memperkukuh kedudukan bahasa Melayu dalam pendidikan, sains dan pentadbiran. Dari segi pemikiran, Profesor Nik Safiah Karim menegaskan bahawa bahasa Melayu perlu dimartabatkan sebagai bahasa ilmu dan bahasa rasmi negara. Beliau menekankan kepentingan pemantap sistem linguistik, tata bahasa, semantik, istilah baharu yang sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi. Beliau juga percayai bahawa tanggungjawab memperkukuhkan bahasa Melayu adalah tanggungjawab bersama, bukan hanya pihak DBP, tetapi juga para guru, pelajar dan masyarakat. Bagi beliau, bahasa Melayu merupakan teras identiti dan perpaduan nasional. Penggunaannya perlu dipertahankan dalam semua sektor termasuk pendidikan tinggi dan pentadbiran awam. Dan seterusnya, tokoh terakhir ialah Abdullah bin Abdul Qadir yang lebih dikenali sebagai Munshi Abdullah. Beliau dilahirkan pada tahun 1796 di Melaka dan meninggal dunia pada tahun 1854. Beliau dianggap sebagai pelopor bahasa Melayu moden dan digelar Bapa Sastera Melayu Moden. Munshi Abdullah ialah seorang guru bahasa dan penterjemah kepada pengawal British seperti Shamford Raffles. Antara karya penting beliau ialah Hikayat Abdullah yang pada tahun 1849 dan Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan pada tahun 1838. Melalui penulisannya, beliau menonjolkan gaya bahasa yang jelas, realistik dan mudah difahami. Munshi Abdullah turut mendidik masyarakat Melayu agar tidak mengabaikan bahasa sendiri, kerana menurutnya mengabaikan bahasa bererti menolak ilmu dan kemajuan bangsa.
Seterusnya, Munshi Abdullah pula mempunyai pandangan yang sangat progresif untuk zamannya. Beliau menganggapkan bahasa Melayu sebagai lambang ilmu dan kemajuan bangsa. Dalam karya-karyanya, beliau sering menegur masyarakat Melayu yang malas membaca dan tidak menghargai bahasa sendiri. Munshi Abdullah juga menolak nahu bahasa Melayu yang disusun mengikut sistem asing kerana baginya bahasa Melayu mempunyai struktur dan keindahan tersendiri. Beliau menggunakan penulisan untuk mendidik dan menedarkan masyarakat serta mengajak mereka berfikir secara rasional dan terbuka kepada pembaharuan. Pemikiran beliau telah membuka jalan kepada kemunculan sastera realistik dan bahasa Melayu moden yang kemudiannya menjadi asas kepada perkembangan penulisan akademik dan ilmiah pada abad ke-20. Baiklah, kami akan membuat perbandingan terhadap peranan dan pemikiran setiap tokoh yang kami bentangkan sebentar tadi. Seperti yang kita dapat tahu, keempat-empat tokoh bahasa Melayu yang telah dibincangkan tadi mempunyai matlamat dan yang sama, yaitu memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa ilmu, dan bahasa perpaduan. Namun, pendekatan dan bidang tumpuan mereka berbeza mengikut aliran zaman dan kepakaran masing-masing. Baiklah, yang pertama ialah Za'aba. Fokus utama beliau ialah tata bahasa sistem bahasa. Za'aba memberi tumpuan utama kepada tata bahasa sistem bahasa melalui pembakuan tata bahasa dan sistem ejaan yang teratur dan tersusun. Beliau melihat aspek struktur bahasa sebagai sesuatu yang penting untuk mewujudkan penggunaan bahasa yang seragam dan efektif, khasnya dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Di bawah pimpinan Za'aba, tata bahasa tidak lagi dilihat sebagai suatu yang bersifat hafalan, tetapi sebagai suatu sistem bahasa yang logik dan berilmu. Menurut pemikiran beliau juga, yang berasaskan keilmuan dan kebangsaan jelas menggambarkan usaha beliau meningkatkan mutu bahasa Melayu sehingga mampu berdiri setanding dengan bahasa-bahasa ilmu di dunia. Za'aba percaya bahawa bahasa yang kukuh dan teratur akan melahirkan bangsa yang juga kukuh dan berdaya saing di pentas global, terutamanya dalam menghadapi cabaran kemodenan dan peradaban dunia moden. Seterusnya, menurut tokoh Hasmah Haji Omar, berbeza pula dengan pandangan Za'aba. Profesor Haji Omar membawa pendekatan linguistik yang lebih dinamik dan holistik. Beliau menegaskan bahawa bahasa merupakan sistem yang hidup yang sentiasa berubah selari dengan perkembangan sosial,
ekonomi, dan teknologi masyarakatnya. Menurut Dr. Asma, beliau menekankan bahwa bahasa Melayu perlu dikembangkan secara strategik dan berterusan dengan perancangan yang rapi yang melibatkan semua peringkat masyarakat. Tidak kira dari aspek pendidikan, pentadbiran hingga media massa. Beliau mengenal pasti bahwa pentingnya pembangunan istilah baru, khususnya dalam bidang sains dan teknologi, agar bahasa Melayu terus relevan dan dapat digunakan secara meluas dalam dunia akademik dan profesional. Pemikirannya juga turut menilai sosial dan profesionalisme dalam penggunaan bahasa Melayu, terutamanya dalam kalangan pegawai kerajaan, yang perlu menjadi teladan kepada masyarakat dalam menggunakan bahasa Melayu yang tepat, sopan dan berkesan. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada Vincent. Dan pada Profesor Nick Safia Karim yang terkenal sebagai pakar tata bahasa dan linguistik Melayu. Beliau menekankan aspek tata bahasa dan estetika bahasa dengan tujuan agar bahasa Melayu digunakan secara gramatis dan indah dalam penulisan serta pertuturan. Bagi beliau, bahasa bukan sahaja alat komunikasi tetapi lambang kepribadian dan budaya bangsa. Selain itu, beliau turut aktif dalam bidang pendidikan dan aktivisme bahasa. Profesor Nick Safia memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di institusi pendidikan dan pentadbiran kerajaan. Beliau berpendapat bahawa penguasaan bahasa yang standard dan tepat akan melahirkan masyarakat yang berilmu secara beradab. Akhir sekali, beliau memperkukuh konsep tata bahasa standard, iaitu bahasa yang gramatis, teratur dan bernilai estetika. Pemikirannya menekankan bahawa keindahan dan ketepatan bahasa perlu seiring supaya bahasa Melayu dihormati di peringkat antarabangsa. Sementara itu, Abdullah Munshi pula ialah tokoh yang menyela dalam bidang kesusasteraan dan kewartawanan melalui karya seperti Hikayat Abdullah dan Kisah Pelayaran Abdullah. Beliau menulis dengan gaya bahasa yang mudah difahami dan syarat dengan nilai kemanusiaan. Beliau memperkenalkan pendekatan penulisan realistik yang menjadikan bahasa Melayu lebih moden dan berfungsi dalam penyampaian ilmu. Dari aspek sastra dan nilai sosial, Abdullah Munshi menggunakan bahasa untuk menyampaikan pandangan terhadap masyarakat Melayu pada zamannya. Beliau menegur sikap malas dan tidak mahu berubah serta menyuruh masyarakat untuk maju melalui ilmu dan bahasa yang baik. Selain itu, beliau menekankan pendidikan nilai moral melalui bahasa. Menurut beliau, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi wadah untuk membentuk akhlak dan kepribadian masyarakat. Pemikiran menggabungkan unsur Melayu, moral dan kemajuan sosial, iaitu menjadikan
beliau perintis kepada bahasa Melayu moden. Seperti yang kita dapat lihat, walaupun keempat-empat tokoh ini mempunyai bidang dan pendekatan yang berbeza, namun kesemua tokoh ini saling melengkapi antara satu sama lain. Contohnya Za'aba dan Nesafia memberi sumbangan penting dari struktur bahasa dan tata bahasa. Padakala Asma Haji Omar pula menekankan fungsi bahasa dalam konteks perubahan sosial dan kemodenan. Abdullah Munsyi pula melengkapkan gambaran melalui peranan bahasa dalam memupuk budaya dan nilai. Sekian daripada kami.